bersama-sama kita pada pagi ni. Terima kasih banyak Datuk sudi menerima undangan dari RMIC untuk sesi tips for winning FRGS proposal untuk domain Pure and Applied Sciences. Terima kasih kembali. Bersama-sama kita juga tadi sebentar tadi adalah yang berbahagia pengarah RMIC Prof Tajul Suhaizam Said serta rakan-rakan pensyarah yang saya hormati yang dapat meluangkan masa untuk sesi pada pagi ini. Okey, jadi sebelum kita mulakan sesi ini, saya izinkan saya untuk serba sedikit memperkenalkan panel jemputan kita. Yang berbahagia Prof Datuk Dr. Muhammad Isa Abdul Majid merupakan profesor dalam bidang farmasi di Pusat Racun Negara Universiti Sains Malaysia. Beliau pernah memegang beberapa portfolio penting di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Antaranya adalah Director General of the Malaysian Institute of Pharmaceuticals and Nutraceutical, MOSTI daripada tahun 2006 hingga 2012. Okay. Chief Executive Officer National Institute of Biotechnology Malaysia Berhad 2012 ke 2013. Director Regional World Health Organization Cooperation Center for Western Pacific Region WHO 2018 hingga 2020. Dan beliau juga sebenarnya terlibat secara aktif di Kementerian Pengajian Tinggi, terutamanya sebagai Ketua Domain Pure and Applied Science, Fundamental Research Grant Scheme FRGS daripada 2010 hingga 2020. Kemudian Ketua Pure and Applied Science untuk PRGS juga daripada 2015 ke 2020. Prof juga Auditor Myra KPT, Task Force for High COE Grant Scheme KPT, Steering Committee Member for High COE Funding KPT, dan juga Task Force for Research Excellence Consortium Research Fund baru-baru ini Prof, untuk KKP yang pada tahun ni. Jadi nanti insyaAllah kami akan panggil Datuk lah untuk bantu kami berkaitan permohonan KKP. So tanpa membuang masa, saya menjemput Prof Datuk untuk sesi perkongsian berkaitan permohonan FRGS 2021. Silakan Datuk. Alright, terima kasih Profesor Maya Dr. Nurjan Yusof, di mana pengarah RMIC Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mulakan ceramah saya dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada pengarah RMIC, TNC PNI, dan juga staf di Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi UPSI di atas jemputan untuk kita bersama-sama pada pagi ini. Saya berharap sangat untuk berjumpa face to face, tapi disebabkan oleh kekangan yang wujud masa ini, kita hanya dapat bertemu secara online ataupun di udara. Namun demikian, saya berharap sangat-sangatlah saya dapat berkongsi pengalaman dengan tuan-tuan dan puan-puan. Now, I know there will be participants who are expatriate at UPSI, but I hope I'll be using bahasa Melayu for my talk. But if there is any question, please stop me and then feel free to ask in English so that I can answer your query. Saya juga ingin berkongsi pengalaman. I've been with KPT, sebelum tu dengan MOSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, daripada segi pengurusan grant di peringkat kebangsaan. Dan saya juga terlibatlah dalam penentuan perkara-perkara dasar tentang bidang penyelidikan yang patut ditumpukanlah berdasarkan kepentingan negara. Dan seperti yang telah diterangkan oleh Prof. Madya Dr. Nurjan, saya terlibat dengan grant fundamental 10 tahun yang lepas. Dan memang telah pun melalui proses penilaian. Kalau sekiranya dilihat sistem migran saya dah menilai lebih kurang 1000 proposal yang datangnya daripada universiti awam dan juga universiti swasta. Dan saya melihat dalam kebanyakan tu ada permohonan grant yang memang bagi saya baiklah. Dan saya berharap sangat-sangatlah pada pagi ini saya dapat berkongsi salah satu daripada permohonan grant yang saya anggap terbaik yang pernah saya lalui lah. Dan saya berharap sangat
bila saya berkongsi proposal tersebut, walaupun saya sepatutnya melindungi hak cipta, saya berharapkan sangat dalam bidang kita nak berkongsi ilmu ni, apa-apa yang telah dihasilkan oleh penyidik tersebut dapat dijadikan sebagai asas untuk kita dapatkan proposal yang bermutu lah daripada UPSI. Seterusnya, boleh pergi the next slide tak? Okay. Jadi tajuk yang telah diberikan kepada saya adalah tips for winning FRGS proposal. Let me also share with you that if you need more information about other funding mechanism, insyaAllah I'll be ever willing to help UPSI in getting the best proposal under the different grant scheme. Ada lebih kurang 60 slide dan saya berharapkan saya dapat selesaikan dalam tempoh 1,5 jam dan kita dapat lebih kurang sesi soal jawab 30 minit lah. Next. Okey, ini daripada segi perancangan saya. Saya berharap sangat-sangat untuk berkongsi tentang proses yang telah dibangunkan oleh KPT daripada segi permohonan grant pendidikan Kementerian Pendidikan Tinggi. Sepatutnya KPT bukan KPM. Kita 2020. Dan perlu saya terangkan, saya sepatutnya masuk mesyuarat dengan KPT pada pagi ini daripada jam 9 pagi hingga 5 petang untuk melihat daripada segi tumpuan bidang penyelidikan untuk tahun 2021. Sebabkan saya telah berjanji dengan UPSI, maka saya tangguhkan masuk mesyuarat dengan KPT. Dan tujuan mesyuarat yang dipanggil oleh KPT adalah untuk mengemaskini maklumat terkini yang perlu disampaikan kepada semua permohonan terhadap grant KPT pada tahun 2021. InsyaAllah selepas ini bila saya dapat maklumat lebih lanjut, kalau sekiranya saya diberi kesempatan untuk datang ke UPSI untuk berkongsi maklumat tersebut, insyaAllah saya tak akan tolaklah permintaan tersebut. Sebab itu dalam pembentangan pagi ini saya akan menggunakan syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk tahun 2020, bukan untuk tahun 2021. Agenda kedua yang saya bercadang untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan ialah kalau sekiranya kita dah selesai mengisi sistem migrant untuk permohonan FRGS, perlu juga kita faham markah yang diletakkan untuk setiap kriteria yang dibangunkan oleh KPT daripada segi untuk menentukan sama ada permohonan tersebut berjaya atau tidak. Nah, tujuan saya memberikan pemakahan ini untuk dikongsikan sama dengan tuan-tuan dan puan ialah supaya dalam kita membina permohonan, tumpuan yang lebih patutnya diberikan kepada bahagian yang akan memberi markah tertinggi lah kepada permohonan tuan-tuan dan puan. Markah yang kecil tu kalau sekiranya boleh diberikan tumpuan masa yang kurang berbanding dengan bahagian-bahagian yang akan memberi markah yang besar kepada permohonan tuan-tuan dan puan. Dan perlu kita faham selepas pemakahan yang telah dilakukan oleh penilai KPT, maka minimum untuk menentukan sama ada permohonan tersebut berjaya ialah 80 ke atas. Right? Kalau sekiranya skor setelah dinilai melebihi 80, maka permohonan tersebut boleh dianggap sebagai berjaya lah. Okey. Dan agenda ketiga ialah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan daripada segi permohonan yang telah saya terima tentang maklumat-maklumat yang telah dibangunkan di dalam sistem migrant yang membolehkan semasa proses penilaian dilakukan kita memahami permohonan tersebut dan kita tidak meragui daripada segi kejayaan permohonan tersebut bila diberi grant. Dan sekali lagi perlu saya terangkan maklumat untuk tahun 2021 daripada segi bidang tumpuan yang diberi perhatian oleh KPT akan berlangsung hari ini. Jadi maklumat yang saya akan gunakan merupakan maklumat yang telah disiarkan oleh KPT pada tahun 2020. Next one, kita lihat. Okey, seterusnya. Ini untuk maklumat umum. Nah, perlu kita faham mulai tahun 2019,
BKPI telah mengenalkan satu proses baru dalam permohonan dana penyelidikan fundamental di peringkat KPT. Dan di antara pembaharuan yang telah dibuat oleh BKPI KPT mulai tahun 2020 tahun lepas terdapat elemen-elemen baharu seperti contohnya pattern search, risk management dan juga pengkongsian ataupun penyelidikan yang dilakukan dengan pemegang taruh stakeholder dimasukkan ke dalam permohonan grant untuk tahun 2020. Jadi ini merupakan pembaharuan yang telah dibuat oleh BKPI dan perlu kita fahamlah kalau sekiranya kita lihat pattern search untuk tahun 2020 dia digalakkan. Kalau sekiranya pemohon melakukan pattern search dengan menggunakan sistem pengkalan data lens.org, ada markah bonus 5%. Dan ini digalakkan untuk tahun 2020. Saya yakin untuk tahun 2021 ni pattern search merupakan ciri yang diwajibkan lah. Kerana dengan cara ini kita dapat mengetahui, pemohon dapat juga mengetahui sama ada permohonan yang dibuat itu merupakan permohonan yang akan menghasilkan IP baru. Kalau sekiranya disokong oleh KPT. Selanjutnya, kalau sekiranya kita lihat pembaharuan yang telah dibuat, kalau sekiranya kita memohon grant FRGS, kita perlu rujuk kepada garis panduan. Dan di samping itu juga kita juga perlu melihat kepada tabir urus lah, yang memberikan maklumat tentang pengurusan grant FRGS. Kalau sekiranya kita rujuk garis panduan misalnya, kalau sekiranya kita merupakan pensyarah kontrak, dinyatakan syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk pensyarah kontrak dalam memohon grant FRGS lah. Dan di antara yang ditetapkan ialah kontrak pensyarah mesti sekurang-kurangnya 2 tahun. Nah, kalau sekiranya kontrak kurang daripada 2 tahun, mesti kena ada penyelidik bersama yang akan mengambil alih projek tersebut kalau sekiranya kontrak tak disambungkan. Pembaharuan lain yang telah dibuat melalui tahun 2020 juga ialah penjenamaan kluster penyelidikan. Dan kluster penyelidikan ini terpakai untuk permohonan grant TRGS dan juga LRGS. Manakala untuk peringkat PRGS dan FRGS, penilaian ini dilakukan di peringkat domain. Jadi kita perlu fahamlah apa yang dimasukkan dengan kluster dan apa yang dimasukkan dengan domain. Dan saya akan berikan sepintas lalu tarifan daripada segi domain ialah berdasarkan kepada bidang ilmu lah. Sedangkan kluster dia merupakan permohonan yang dibuat berdasarkan kepada sekurang-kurangnya 3 bidang ilmu yang berbeza lah. So kalau sekiranya kita lihat domain sains tulen dan gunaan, dia lebih kepada bidang-bidang sains asas, biochemistry, physics, matematik dan sebagainya lah. Manakala kalau sekiranya permohonan dibuat pada peringkat kluster, dia kenalah gabungkan domain sains tulen dan gunaan dengan kluster teknologi dan kejuruteraan sebagai salah satu daripada cabang ilmu yang perlu digabungkan. Yang lainnya juga ialah kalau sekiranya kita nak memohon bawah FRGS, kita kena tentukan National Priority Area. Kita juga kena fahamlah kluster mana yang kita nak masuk dan domain mana yang kita pilih. Perlu saya terangkan di sini ada 7 domain, bermula dengan sains tulen dan gunaan sehinggalah teknologi dan kejuruteraan. Ada 8 kluster. Kluster ni dia merupakan gabungan bidang ilmu dan national priority ada 9 semuanya. Dan dalam kita memohon grant FRGS, kita kena perlu isi maklumat ini. Kita kena pilih domain penyelidikan, kita juga kena pilih kluster penyelidikan dan kita perlu juga memilih national priority area.
Ada soalan tak ada Okey, selanjutnya Nah, kalau sekiranya kita nak memohon grant yang lebih tinggi, LRJS ataupun TRJS, right, bidang kluster-klusternya, kalau yang bersesuaian dengan pendidikan, dia ada satu kluster yang memang ditumpukan untuk pendidikan lah, which is quality education untuk komuniti terpinggir Right? Jadi itu merupakan pembaharuan yang telah dibuat dan kalau sekiranya kita lihat pembaharuan lain yang telah dibuat oleh BKPI, kalau TRJS, LRJS tu permohonan awal dinilai berdasarkan pada kertas konsep, right? Diikuti dengan pembentangan proposal penuh, dan selanjutnya kita akan tentukan kata apa, dia ada 3 peringkat untuk TRJS, LRJS ni. Peringkat pertama kertas konsep, yang keduanya pembentangan, yang ketiganya pembentangan kepada panel penuh untuk menentukan sama ada ciri-ciri sekurang-kurangnya 3 domain dipenuhi oleh permohonan yang dibuat di bawah TRJS, LRJS. Selanjutnya kalau dilihat daripada segi permohonan grant dana pendidikan fundamental, yang paling mudah dicapai ialah FRJS. Selalunya peratus kejayaannya 30%. So daripada 3 permohonan yang dinilai di peringkat KPT, sekurang-kurangnya 1 permohonan akan berjaya lah. Kalau sekiranya dilihat, saya dimaklumkan tadi UPSI dapat tertinggi tahun lepas 2020 33, 32. Kalau USM-nya 46. Tingginya dah tu. Yang paling tinggi untuk tahun lepas 2020 ialah Unimas pada tahap 48%. Oh, tinggi. Itu kata, tapi itulah saya agak Unimas ni satu yang perlu kita pelajari ialah biasa 1 tahun sebelumnya 2019 kesemua permohonan daripada Unimas ditolak sebabkan tak memenuhi penilaian yang dikenaki oleh KPT. Jadi memang kalau ikut Unimas ni dia rebound balik lah menjadi yang tertinggi. Right? So saya berharap sangat-sangat dalam permohonan FRJS ni jangan buat silap daripada segi peringkat permohonan di peringkat UPSI. Right? Baik Datuk. Right? Itu kena ingat selalu lah. Kalau sekiranya ada kesilapan sikit kesemua permohonan akan ditolak oleh KPT. Dan untuk makluman semua, tahun ini ada 3 universiti awam yang besar ditolak tahun 2020. Sebab itu peratus kejayaan untuk semua universiti awam tu tinggi. Right? Bayangkan universiti besar UiTM, right? Yang selalunya datang 2,000 permohonan ditolak. Right? Sebabkan oleh kesilapan teknikal sedikit ya. Right? Jadi bila universiti besar macam UiTM ditolak, maka peluang untuk universiti lain dapat lebih tinggi lah. Itu pengalaman tahun 2020. Selanjutnya. Okey, perlu kita faham dalam kita nak memohon FRJS ni, selalunya KPT akan memaklumkan tempoh masa untuk permohonan dibangunkan, dan dalam proses dihantar kepada KPT, RMIC perlu juga melakukan proses-proses penilaian dalaman untuk memperbaiki permohonan, dan selalunya kita akan dapati semasa di peringkat IPT ataupun universiti awam, bila penambahbaikan dilakukan, selalunya dia akan dikembalikan kepada penyelidik, dan penyelidik dikenaki ditambah baik dan kemudian dihantar semula kepada RMIC, dan penilai dalaman kemudiannya akan membaca versi terkini, dan kalau sekiranya ada tambah baik, maka pemohon perlu melakukan penambahbaikan mengikut keperluan penilai dalaman lah. Right? Dan selalunya tempoh yang diberikan oleh KPT ialah sekurang-kurangnya 3 bulan lah. Dan daripada segi tempoh yang akan dibuka untuk tahun 2021, mesyuarat hari ini di peringkat KPT yang sepatutnya saya hadir selepas persembahan saya ni, kami akan dimaklumkan daripada segi tarikh pembukaan lah
untuk grant FRGS tahun 2021. Dan saya katakan tempoh masa yang diberikan kepada pemohon ialah 3 bulan lah sebelum dihantar kepada KPT. Dan kalau mengikut tahun lepas, PRGS juga dibuka dalam tempoh yang sama. Sebaik mungkin mula juga TRGS, LRGS. Right? Dan perlu kita faham juga, selain daripada 4 ni, ada juga PRGS 2.0 yang akan bermula setelah tamat PRGS 1.0 dan juga ada peluang grant KKP yang dibuka kepada COE, bukan kepada peringkat individu. Selanjutnya, okey, daripada segi permohonan carta alih ataupun proses yang dikenaki oleh KPT untuk FRGS, kalau sekiranya kita lihat, dia ada tempoh 3 bulan. Dalam tempoh 3 bulan tu, dia akan dimulakan dengan hebahan pembukaan permohonan. Kemudiannya kita yang mana ada akaun MyGrant, kita akan mengisi permohonan kita dalam sistem MyGrant. Selanjutnya RMIC UKSI akan menyatakanlah daripada segi tempoh yang perlu dihantar di peringkat UKSI, dan dalam tempoh selepas dihantar oleh pemohon kepada RMIC kemudian akan melantik penilai dalaman, dan penilai dalamannya kemudian akan melakukan penambahbaikan lah. Nah, setelah penambahbaikan terkini dicapai, RMIC dengan perakuan TNC akan menghantar permohonan kepada BKPI lah. Dan setelah diterima di peringkat KPT, ketua-ketua domain akan mengenal pasti penilai di peringkat KPT, dan sebelum permohonan yang diterima dihantar kepada penilai dalaman, penilai di peringkat KPT, KPT akan memasukkan satu proses yang dikenali sebagai penaziran yang ditandakan di sini. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan lihat penaziran ni, ini proses penaziran merupakan proses yang dibangunkan untuk melihat sama ada keperluan penambahbaikan telah dilakukan oleh RMIC. Right? Salah satu yang ditetapkan oleh BKPI daripada segi proses penaziran, dalam penilaian dalaman, penilai dalaman yang dilantik mestilah sekurang-kurangnya berjawatan Profesor Madya ke atas. Right? Now, dalam proses penaziran ni memang kami telah temui banyak kali Universiti Awam melantik pensyarah kanan sebagai penilai dalaman. Jadi bila di peringkat penaziran, kita dapati bahawa Universiti Awam tersebut tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh BKPI, maka keseluruhan permohonan yang dihantar oleh Universiti Awam tersebut akan ditolak. Right? Contoh-contoh lain yang biasa kami jumpa ialah dalam proses penilaian dalaman, dekan tidak boleh terlibat dalam proses penilaian dalaman proposal. Ada setengah Universiti Awam melantik dekan sebagai penilai dalaman proposal. Jadi ini memang tak dibenarkan sama sekali oleh KPT. Right? Dan memang kita temui, dan bila kita berjumpa di peringkat penaziran, maka keseluruhan permohonan yang datang daripada Universiti Awam tersebut akan ditolak. Jadi peringkat inilah saya rasakan RMIC perlu mengambil langkah berhati-hatilah supaya perkara-perkara yang dititik beratkan oleh KPT diberi perhatian dan tak diulang. Right? Memanglah kalau kami di peringkat penazir ni, bila kami dapati ini berlaku, kami amat kesian kepada permohonan yang telah bertungkus lumus, meletakkan masa yang lama untuk menghantar permohonan yang paling baik. Dan setelah dinazir, barulah proses penilaian masuk, dan kalau sekiranya dilihat di peringkat penilaian pun,
setiap penilai di peringkat KPT diberi garis panduan. Pemakahan pun juga diberikan, latihan juga diberikan kepada penilai di peringkat KPT dari segi pemakahan. Dan selanjutnya setelah proses penilaian dilakukan di peringkat KPT, ada jawatankuasa perakuan yang melihat kepada proses penilaian berlaku dan hembahan keputusan akan dimaklumkanlah selepas perakuan dibuat di peringkat jawatankuasa ketua domain dan juga jawatankuasa teknikal di peringkat KPT. Kalau sekiranya kita lihat proses yang berlaku pada tahun 2020, permohonan diterima daripada Universiti Awam 31 Mac. Makluman tentang keputusan kejayaan dimaklumkan pada bulan Disember. Dia mengambil tempoh masa lebih kurang 11 bulan untuk nak selesaikan kesemua ni. Selanjutnya. Okey, jadi ini yang nak saya maklumkan kepada RMIC. Bila dah permohonan dihantar melalui sistem MyGrant, penilai dalaman sepatutnya melakukan proses penambahbaikan berulang kali. Sepatutnya di peringkat dalaman, misalnya di UPSI, jangan sekali-kali lah kita tolak disebabkan kita lihat grant FRGS ni merupakan peluang paling mudah kepada penyelidik untuk mendapatkan grant. Right? Jadi kalau boleh penilai dalaman di peringkat UPSI seboleh mungkin melakukan proses tambah baiklah berulang kali supaya permohonan yang dihantar kepada KPT itu merupakan permohonan yang terbaiklah. Selalunya bila kita buka sistem MyGrant di peringkat penilai KPT, kita akan lihat versi keberapa yang dihantar kepada KPT. Dan kalau sekiranya saya berjumpa versi ke-9 ataupun versi ke-10, yang itu saya akan baca dululah daripada versi pertama. Selalunya kalau sekiranya permohonan dihantar ke peringkat KPT dengan versi pertama sahaja, bukan versi ke-10. Selalunya versi pertama tu menemui kegagalan yang lebih tinggi berbanding dengan versi ke-10 lah. Yang itu memang kita ambil kira lah. Selalunya bila kita buka permohonan MyGrant, first thing that we do is kita tengok versi keberapa yang dihantar kepada KPT. Right? Seboleh mungkin kita lihat versi yang paling tinggi. Right? Lebih banyak, lebih tinggi versi tersebut, itu menunjukkan bahawa proses penambahbaikan telah dilakukan banyak kali. Right? Dan peranan kami di peringkat KPT ialah untuk memperaku ataupun menolak permohonan tersebut. Dan perlu saya jelaskan di sini. Kesalahan yang selalunya kami lihat ialah kesalahan teknikal lah. Saya bagi contoh kesalahan teknikal. Permohonan yang datang kepada kami ialah untuk tempoh 2 tahun. Misalnya permohonan untuk grant selama 2 tahun, tapi output yang dijanjikan ialah 1 PhD. Jadi memang dalam kes ini merupakan kesilapan teknikal yang kecil saja. Right? Sepatutnya grant untuk tempoh 2 tahun, output yang sesuai ialah masters, bukan PhD lah. Jadi benda-benda macam ini kita akan perhatikan. Dan ini merupakan alasan mudah lah untuk kita tolak. Kalau sekiranya permohonan sedemikian datang ke peringkat KPT. Selanjutnya. Next. Okey. Jadi bila kita nak memohon FRGS ni, ada 2 dokumen yang perlu kita lihat. Garis panduan dan satu lagi adalah tabik urus. Right? Tabik urus ni dia lebih kepada bajet, sedangkan garis panduan tu dia menceritakan dari segi kelayakan pemohon. Right? Dan perlu kita fahamlah, bila kita hantar proposal, kita akan menilai maklumat terkini teknikal yang dipilih oleh pemohon lah. Dan selalunya bagi saya lah, bila saya melihat permohonan dikemukakan, saya sekurang-kurangnya saya nak belajar apa bidang terbaru. Saya menggunakan peluang saya menjadi penilai di peringkat KPT untuk mempelajari bidang baharu, maklumat terkini yang telah dicapai. Right? So
Itu saya masakan salah satu keseronokan untuk menilai ini ialah bila saya membaca proposal, saya dapat maklumat terkini tentang penemuan yang dicapai dalam bidang-bidang yang dihantar oleh pemohon. Right? It is actually something that I can learn more from the researcher themselves. Right? Jadi masa hantar permohonan tu diharapkan dapat menyediakan maklumat permohonan atau maklumat grant berdasarkan pada maklumat terkini lah. Okey. Dan kalau kita lihat juga selain daripada itu juga yang dibenarkan oleh KPT kalau sekiranya seorang pemohon memohon satu grant di bawah FRGS, peluang kedua ialah memohon grant lain di bawah TRGS ataupun LRGS. Right? So ada dua peluang lah untuk seorang penyelidik memohon grant di peringkat KPT. Dan bagi saya semasa membangunkan grant FRGS ni seelok mungkin dapatkan penyelidik daripada dua domain yang lain untuk kita lihat peluang untuk memohon di bawah TRGS lah, kerana TRGS ni boleh dilakukan di peringkat UPSI dengan mengambil kira dua penyelidik lain daripada dua domain yang lain untuk menghantar permohonan di bawah TRGS. Kalau LRGS tu dia memerlukan permohonan daripada penyelidik universiti lain. Right? TRGS ni di peringkat dalaman UPSI saja. Next. Okey, ini satu lagi dokumen yang perlu juga kita faham. Kalau sekiranya kita lihat dokumen tadbir urus dana penyelidikan ni, dia memberikan maklumat daripada segi penggunaan grant lah, kekerapan menghantar laporan dan bagaimana proses pemantauan dilakukan. Selain daripada itu juga, kalau sekiranya kita lihat satu dokumen lain yang perlu diteliti ialah dokumen yang bertajuk The Malaysian Conduct of Responsible Conduct in Research yang dikeluarkan oleh National Science Council pada tahun 2017, dan maklumat di bawah Malaysian Conduct of Responsible Conduct in Research ni dia lebih menceritakan kalau sekiranya kita memerlukan penyelidikan dilakukan ke atas subjek manusia misalnya, maka satu keperluan lain yang perlu kita penuhi ialah kita perlu memenuhi keperluan jawatankuasa etika lah. Sebelum kita memohon permohonan grant FRGS di peringkat KPT. Dan semasa kita memohon FRGS, kalau sekiranya kita perlu mendapat kelulusan jawatankuasa etika manusia misalnya, asalkan dinyatakan bahawa kelulusan jawatankuasa etika manusia diperlukan, itu memadai di dalam permohonan yang dikemukakan kepada KPT. Better still, kalau sekiranya perancangan telah dibuat, kelulusan jawatankuasa etika manusia telah pun dicapai dan diluluskan di peringkat UPSI lah daripada segi pelaksanaan projek tersebut. Right? Kalau sekiranya kita melakukan ujian ke atas haiwan, maka kita perlu nyatakan dalam permohonan FRGS bahawa kita akan mendapatkan kelulusan jawatankuasa etika haiwan dalam melakukan amali ataupun eksperimen yang dikemukakan oleh pemohon. Next. Okey, now syarat-syarat yang telah dibangunkan untuk FRGS 2020 ialah kalau sekiranya kita lihat FRGS ni dia terbuka kepada universiti awam, universiti swasta, college universiti, universiti cawangan, institut perguruan dan juga PRN Public Research Institution. Ketua penyelidik terbuka kepada warga negara dan juga bukan warga negara. Tempoh penyelidikan 2 hingga 3 tahun. Kalau 3 tahun, peruntukannya boleh setinggi 250,000. Ceilingnya mungkin boleh di dalam julat 250,000 hingga 300,000 lah. Berdasarkan kepada tempoh penyelidikan. Kalau tempoh penyelidikan untuk 2 tahun, selalunya kita beranggapan setiap tahun kita perlukan sekurang-kurangnya 100,000 lah untuk memberikan jumlah ataupun amount grant yang dipohon 2 tahun dalam julat 200,000 lah. Satu lagi yang perlu kita faham ialah output yang dikenaki. Kalau sekiranya permohonannya untuk 3 tahun,
output yang ditetapkan oleh KPT 1 PhD untuk tempoh 3 tahun. Ataupun kalau sekiranya kita nak memberi tumpuan kepada pelajar masters, sekurang-kurangnya 2 master student enroll, bukannya bergraduat. Ataupun dia sepatutnya 1 PhD ataupun 2 masters lah, ataupun gabungan dia. Untuk projek 2 tahun, 1 masters. Untuk satu lagi output yang ditetapkan ialah penerbitan Genetic Index. Untuk projek 2 tahun, 2 Genetic Index. Yang untuk projek 1-2 tahun tu pun kita selalunya menerima sekurang-kurangnya 1 penerbitan Genetic Index. Untuk projek 3 tahun, selalunya kita tetapkan mesti sekurang-kurangnya 2. Selain daripada itu juga, output pendidikan yang diharapkan ialah harta intelek. Dan dalam kes ni, harta intelek dia boleh berjulat daripada patent sehinggalah kepada trade secret. Jadi itu perlu kita nyatakan dalam permohonan kita. Selanjutnya. Okey, dan perlu fahamlah. Kalau sekiranya untuk FRGS, 3 tahun, 1 PhD, ataupun 2 masters. Kalau projek 2 tahun, 1 masters. Dan selalunya, kalau sekiranya kejayaan mendapat FRGS ni, dia selalunya dikaitkan dengan MyRA lah. Kalau sekiranya kita lihat, daripada segi output bakat, 2 MSc, dia akan memberi sumbangan kepada section D. Kalau penerbitannya section C. Jadi RMIC akan memberi penekanan yang tinggi lah kepada grant FRGS ni, sebabkan dia akan menyumbang kepada markah di bawah MyRA. IP-nya kalau sekiranya ditekankan oleh RMIC, memang kita galakkanlah IP. Dan dalam kes ni paling mudah ialah copyright. Kerana copyright boleh dicapai dalam masa yang singkat berbanding dengan patent. Okey, itu sepintas lalu kalau sekiranya kita berjaya dapat grant FRGS dan kaitannya dengan MyRA. Selanjutnya. Okey, dari segi domain kita perlu faham. Next. Okey, now permohonan FRGS ni dia lebih kepada permohonan yang dibuat ke atas satu disiplin ilmu. Ada 7 domain ataupun 7 bidang ilmu yang dibangunkan oleh BKPI. Satu daripada 7 tersebut ialah pure and applied science, science student dan gunaan. Bidang yang kedua, domain yang kedua ataupun bidang ilmu yang kedua ialah teknologi dan engineering. Bidang ketiga social sciences, bidang keempat ICT, bidang ke-5 clinical and health sciences, ke-6 arts and applied arts, yang ketujuhnya warisan alam budaya, WAB ataupun natural and cultural heritage. Now, kalau sekiranya dilihat, saya dipertanggungjawabkan pada pure and applied science. Now, selalunya yang saya temui, ada juga pensyarah di fakulti engineering. Mereka tidak memohon di bawah teknologi dan engineering, tapi melihat kepada aspek fundamental. Jadi dalam kes ini memang kita menerima permohonan yang datang bukan berasaskan kepada fakulti. Antu kena faham. Kalau sekiranya seorang pensyarah di fakulti engineering, dia ada 2 pilihan, sama ada nak memohon di bawah fundamental, pure and applied science, ataupun dia boleh memohon di bawah teknologi dan engineering. Kalau sekiranya kita lihat pendidikan, bidang ilmu ini terletak di bawah arts and applied arts. Ada 2 bidang, ada pendidikan untuk pendidikan umum dan juga pendidikan untuk komuniti orang asli. Jadi saya merasakan kalau fakulti sains asas di UPSI ini, dia boleh memohon di bawah pure and applied science
dan juga boleh memohon di bawah Arts and Applied Arts. Alright. Now, kenapa saya tekankan kita perlu memilih domain yang betul? Now, kalau mengikut pengalaman saya, setiap tahun bilangan permohonan yang diterima paling tinggi adalah di bawah teknologi dan engineering. Right? Paling sedikit di bawah warisan alam budaya. Right? Now, kalau sekiranya kita nak dapat peratus kejayaan yang lebih tinggi, kita jangan masuk ke dalam domain yang ramai sangat pemohon dia. Sebab persaingannya sangat kompetitif. Right? Jadi dalam kes ni satu orang kata apa? Satu pendekatan yang boleh digunakan. Pendekatan yang digunakan ialah tanya pada ketua domain mana satu yang paling tinggi di pohon. Kalau boleh cuba elakkan domain tersebut kerana memang competition dia very stiff. Sebab itulah kalau sekiranya kita lihat, kalau sekiranya saya dikenaki memberi ceramah di fakulti kejuruteraan, saya nanti kata go for other domain rather than focusing on technology dan engineering. Kerana setiap tahun memang ratusan yang memohon teknologi dan engineering ni memang sangat tinggi. Tapi KPT juga menyedari hakikat bila permohonan yang tinggi, peruntukan yang besar disalurkan kepada domain teknologi dan engineering. Bila KPT menetapkan dasar daripada segi pemberian grant mengikut domain, yang paling tinggi ialah teknologi dan engineering disebabkan permohonan yang tinggi. Nombor 2 yang paling tinggi ialah Pure and Applied Science. Dan diikuti yang paling bawah sekali adalah Natural and Cultural Heritage lah. Jadi itu satu tips yang saya nak kongsikan. Never go into a crowded domain. Choose the best domain you think that you can ni. Satu lagi tips ialah get to know ketua domain lah. Daripada segi orang kata apa, maklumat terkini yang dipastikan tahun demi tahun daripada segi permohonan yang dikemukakan oleh universiti awam dan juga universiti swasta. Saya boleh ceritakan kepada tuan-tuan dan puan daripada segi bidang yang dikenaki di bawah Pure and Applied Science, di bawah subdomain bioteknologi. Itu memang saya boleh maklumkan kepada tuan-tuan dan puan apa yang kami mahukan. Dan kalau sekiranya permohonan masuk untuk bidang tersebut, tentunya kita memberi pengakuan lah. Satu contoh yang nak saya kongsikan di sini, kalau sekiranya kita lihat subdomain bioteknologi di bawah Pure and Applied Science, COVID ataupun virus SARS-CoV-2, dia merupakan isu semasa. Jadi kalau sekiranya kita lihat, memang kita naklah proposal ataupun permohonan yang melibatkan SARS-CoV-2 lah, coronavirus tu. Tapi bila kita nak handle coronavirus SARS-CoV-2 ni, kita juga melihatlah sama ada kemudahan yang terdapat di UPSI itu boleh menampung penyelidikan yang dilakukan ke atas virus tersebut. Sekurang-kurangnya kalau sekiranya permohonan masuk untuk virus SARS-CoV-2, kemudahan penyelidikan untuk mencegah virus tersebut menjangkiti penyelidik ialah BSL-3. Jadi kita akan tengoklah dalam permohonan tuan-tuan dan puan sama ada kemudahan BSL-3 itu terdapat di usia atau tidak untuk memudahkan penyelidikan bagi virus tersebut. Selanjutnya. Okey, satu lagi yang ni is get to know lah siapa yang jadi ketua domain. Kalau sekiranya dilihat, selain daripada saya, di bawah Sains Tulen dan Gunaan, ada Profesor Emeritus Ikram dan juga Profesor Emeritus Muhammad Yahya. Profesor Emeritus Muhammad Yahya ni dia lebih kepada
permohonan yang masuk untuk bidang fizik. Manakala Datuk Ikram pula lebih kepada bidang kimia. Manakala saya merupakan bidang applied science, bioteknologi, dan kita juga ada Profesor Dr. Ahmad Sazali daripada UiTM. Dia lebih kepada material science, yang juga merupakan subdomain di bawah SDG. Jadi saya merasakan kalau sekiranya ada kemuskilan, bolehlah dirujuk kepada nama-nama yang saya paparkan di sini lah untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Ini semua tak asing. Ini semua memang kalau sekiranya kita bertanyakan melalui email, mereka memang amat sudi untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan yang terkini lah. We are all very friendly people. Itu jaminan saya. Next. Okey, ini saya akan berikan maklumat ataupun disiplin ilmu di bawah domain. Kalau sekiranya kita lihat teknologi maklumat dan komunikasi, ada 11 sub bidang ataupun disiplin ilmu yang disokong. Perisian, artificial intelligence, computer networking, information system, computerization theory, dan selanjutnya lah teknologi kejuruteraan yang merupakan hot domain paling tinggi setiap tahun demi tahun. Ini merupakan bidang ilmu lah di bawah kejuruteraan dan teknologi. Selanjutnya untuk SDG. Selanjutnya, next slide. Okey, kalau tengok SDG dia ada 8 biokimia, bioteknologi, biologi, kimia, sains bahan, matematik dan statistik, fizik, geologi dan geosains. Jadi kalau sekiranya dilihat, biokimia, bioteknologi, biologi ni selalunya diberikan kepada saya lah. Dan saya akan melihat permohonan yang masuk. Kimia di bawah Datuk Ikram, sains bahan di bawah Prof. Sazali, matematik di bawah Datuk Ikram, fizik di bawah Datuk Mak Yahya, geologi dan geosains di bawah Datuk Mak Yahya. Sains kesihatan dan klinikal 15 sub bidang. Selanjutnya warisan alam budaya. Dia yang dikatakan warisan alam budaya ni from sea to space. Semua di bawah di dalam laut dan di udara lah. Sains sosial, antropologi, psikologi, sosiologi, sehinggalah kajian etnik. Pendidikan di bawah sastra dan sastra ikhtisas. Dan kalau sekiranya dilihat, ada 2 bidang untuk tahun 2020. Pendidikan dan pendidikan orang asli. Yang memberi banyak peluang pada penyelidik di UPSI lah. Selanjutnya. Okey, satu yang perlu kita faham yang nak saya tegaskan di sini 456 tu. Bukti carian pattern dengan menggunakan pengkalan data lens.org. Yang nombor 5 tu kolaborasi industri dan agensi. Dan nombor 6 tu pengurusan risiko. Kerana kalau sekiranya kita lihat tahun lepas ini digalakkan untuk FIDS. Saya merasakan hari ini KPT akan membuat keputusan 456 ni akan diwajibkan lah. Dan saya tak pasti. Saya cuma katakan tahun lepas digalakkan, tahun ni kemungkinan boleh diwajibkan. Bukti pencarian pattern kena buatlah. Kolaborasi dengan industri juga perlu diusahakan dan ini memadai dengan hanya surat niat ataupun letter of intent. Dan yang ketiganya adalah pengurusan risiko. Dia melihat dari segi risiko teknikal, risiko kewangan. Dan ada satu lagi yang saya akan terangkan. Selanjutnya. Okey, yang perlu kita faham
Selanjutnya, bila dah kita siap permohonan, bila kita masukkan maklumat kita ke dalam sistem migran, dia ada satu section yang perlu diberi perhatian lebih tinggi berbanding dengan section lain. Dan selanjutnya, ini yang nak saya tekankan di sini. Kalau sekiranya kita lihat, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, ada 8 section yang perlu kita isi lah. Application detail lebih kepada tajuk permohonan, project leader lebih kepada maklumat ataupun biodata project leader. Yang ketiga ni, research proposal ni, research information ni, dia merupakan maklumat di mana kita perlu masukkan penyamakan literature, hipotesis kita, metodologi kita, output kita. Right? Now, bagi saya, bila saya nak mulakan proses penilaian untuk proposal yang sampai kepada KPT, saya akan mulakan dengan research information terlebih dahulu. Kerana research information, dia akan memberikan 80% daripada keseluruhan markah yang diberikan kepada penilai. Right? Kalau sekiranya kita dapat 80 out of 80 untuk research information ni, grant FRGS memang kita punya. Right? Jadi yang nak saya tekankan di sini, untuk research information ni, kalau boleh beri tumpuan masa yang lebih panjang. Right? Kalau nak diulang semula, buatlah tumpukan banyak masa kepada research information kerana dia akan memberikan 80% markah untuk permohonan kita. Dan kalau sekiranya kita dapat maksimum, grant tersebut merupakan permohonan kita merupakan permohonan yang berjaya. Alright? Kalau kita tengok tadi, yang kita juga akan perhatikan ialah bajet. Right? Kalau bajetnya teratur, right? Ceiling 250 hingga 300 ribu, yang tu tak ada masalah. Right? Dan satu lagi ialah ini. Kalau sekiranya kita lihat, dia ada additional information. Ada satu yang saya tak masukkan, ialah additional information yang mana kita perlu masukkan tadi, pattern search, kerjasama dengan industri, right? Dan pengurusan risiko. Right? Itu merupakan tiga section yang selalunya kita di peringkat penilaian KPT ni, kita akan berikan tumpuan masa yang banyak lah. Dan saya akan terangkan apa perkara-perkara yang kita akan lihat lah dengan memberi tumpuan lebih kepada research information. Next. Okay, kalau sekiranya kita lihat, ada 9 kriteria penilaian yang kita perlu nilai lah dalam permohonan. Title. Right? Yang keduanya executive summary. Bawah executive summary ni, dia ada problem statement, objective, methodology, output, significant of output. Now, satu yang nak saya kongsikan di sini, kalau sekiranya kita lihat title tu sepatutnya dia menunjukkan fundamental. Right? Tajuk penyelidikan kita merupakan tajuk fundamental. Right? Contoh-contoh tajuk yang boleh kita masukkan ataupun kita gunakan, kita boleh gunakan the fundamental study of a certain mechanism misalnya. Right? Itu contoh-contoh tajuk lah. Now, kalau sekiranya kita lihat tajuk yang bercorak development, dia lebih bersesuaian kepada PRGS. Right? Jadi kalau sekiranya kita menggunakan tajuk yang bermula dengan development of a certain process, selalunya ini tak akan menggambarkan kajian fundamental. Itu nasihat yang saya nak berikan. Executive summary ni, selalunya dia yang paling mudah nak buat. Kita buat metodologi dulu, kita buat objektif dulu, kita buat problem statement dulu, kita lihat output dulu. Kemudian kita cut paste, kita letakkan di bawah executive summary. Itu yang perlu kita buat untuk kita bangunkan executive summary. Next.
Research background ni lebih kepada literature review. Right? Dan kriteria yang kita tengok. Elaboration of title, clarity of problem statement. Kalau sekiranya kita lihat penyelidikan literature tu, permohonan dimasukkan tahun 2021 mesti mengandungi the last 5 years. Right? Kalau sekiranya kita tengok literature review dan jurnal yang digunakan bertarikh 2016 dan tiada yang terkini, maka itu menunjukkan bahawa penyelidikan literature yang dilakukan bukan terkini. Right? Kena ingat dalam penyelidikan literature kita kena masukkan jurnal terkini. Kalau 2021 yang dimasukkan pada awal tahun, seelok mungkin kita masukkan jurnal yang diterbitkan pada tahun 2020 dalam literature review. Right? Yang berikutnya ialah mesti inline with government policy. Now, objektif. Right? Ini saya akan berikan contoh lagi. Dia sepatutnya memenuhi kriteria SMART dan dia perlu dikaitkan dengan problem statement yang kita buat. Selanjutnya, metodologi juga merupakan bahagian yang penting. Right? Dan metodologi ini sepatutnya dikaitkan dengan objektif. Kan sebentar tadi item nombor 4 ialah metodologi. Daripada objektif kita bangunkan metodologi. Dan kalau sekiranya metodologi tak boleh dikaitkan dengan objektif, kita boleh simpulkan bahawa pada penghujung projek tersebut, objektif projek tak akan dicapai. Right? Jadi nak faham dengan lebih mudah, objektif sepatutnya harus dikaitkan dengan metodologi. Kalau kita bangunkan metodologi yang tak dikaitkan dengan objektif, kita dapat simpulkan bahawa pada penghujung grant tersebut, objektif penyelidikan tak akan dicapai. Expected result kena fahamlah. Right? Projek 2 tahun, 1 masters. Projek 3 tahun, 1 PhD. Ataupun 2 masters. Right? Selanjutnya. Track record is something yang selalunya kita tengok. Kalau sekiranya permohonan tu dibuat oleh seorang pensyarah kanan, nasihat saya ialah minta seorang pensyarah bertaraf profesor ataupun associate profesor masuk dalam kumpulan penyelidik tersebut. Right? Yang paling bagus, yang selalunya kita tengok daripada segi pasukan penyelidik yang akan bersama-sama membantu ketua penyelidik terdiri daripada 3 kohort. Kohort pertama bawah 40, kohort kedua 40 hingga 50, kohort ketiga melebihi 50 tahun. Selalunya bila kita tengok ada 3 kohort tersebut, kita akan bagi markah penuh. Selalunya memang kita dalam dari segi pemakaran, bila nampak 3 kohort, maka penuh. Right? Berikutnya, dari segi kriteria pemakaran, quality of proposal, tak ada kesilapan, orang kata apa, spelling mistake, grammar. Right? Kalau susah-susah sangat, guna bahasa Melayu dalam permohonan. Dan yang terakhir sekali, kalau dilihat tujuan FRGS ditawarkan ialah untuk memohon penemuan novel. Jadi dia sepatutnya ada IP, dia ada high impact, dia ada juga cutting edge. Next, ada 9 kriteria, kena ingat. Jadi berdasarkan markah yang diberikan kepada 9 kriteria ni, kalau boleh dilihat, title 5%, executive summary 10%, research background 15%, objektif 15%, metodologi 25%. Right? Next. Right? Expected result 10,
track record dan pasukan penyelidik, 5 quality of proposal, 10 element of FRGS. Kalau sekiranya kita lihat, ini merupakan pemakahan lama. Element of FRGS ni kita akan lihat sama ada dia pattern, right? Ini semua dia akan letakkan di bawah inilah. Dan kalau sekiranya kita lihat untuk tahun 2020, dia ada 5%. Right? Jadi markah penuhnya ialah 105 untuk tahun 2020. Bukan 100%. Right? Jadi kalau sekiranya kita lihat, memang dalam kes bila kita nak mengisi MyGrant ni, markah 105 ni dicapai banyak di bawah section ketiga tu, research information. Jadi beri tumpuan yang lama sikit kepada research information. Selanjutnya, okey, jadi kalau ikut scoring, untuk tahun 2020, kalau sekiranya permohonan tersebut mencapai skor 80%, memang dia akan diletakkan sebagai recommended. Kalau skornya 85 ke atas, highly recommended. Right? Dan beza highly recommended dengan recommended ni, kalau sekiranya semua permohonan diletakkan sebagai highly recommended, peruntukan akan disalurkan. Kalau sekiranya peruntukan tak cukup, right? Kalau sekiranya peruntukan hanya sedikit tinggal selepas diperuntukkan kepada highly recommended, kita akan tengok semua permohonan di bawah kategori recommended. So keutamaan daripada segi pembiayaan ialah kepada highly recommended first. Kemudian bila ada baki lagi peruntukan, kita akan salurkan baki peruntukan kepada permohonan ataupun grant ataupun proposal yang diletakkan di bawah recommended. Not recommended 79% ke bawah. Right? So ingat balik semula kepada macam mana kita nak bangunkan permohonan, fokus kepada research information disebabkan 80% pemakan di situ. Right? Dan kalau sekiranya kita dapat 80% daripada 80% di bawah research information, insyaAllah tak ada masalah untuk kita dapat grant FRGS. Right? Selanjutnya. Okey, permohonan perlu dibuat secara online. Selanjutnya. Right? Next. Right? Jadi ini merupakan sistem MyGrant saya. Kami beza dengan pemohon, kami ada section pemantauan, evaluation. Yang tu memang dia memberi rekod daripada segi evaluation yang telah dilakukan. Next. Okey, nak saya tegaskan di sini sekali lagi bila permohonan dihantar kepada RMIC, kalau boleh dapatkan versi yang paling tinggi. Jangan berpuas hati dengan versi pertama saja. RMIC saya berharap sangat-sangat lakukan proses hantar kembali kepada penyelidik untuk ditambah baik dan hantar semula kepada penilai dalaman untuk dinilai semula. Dan kalau sekiranya dapat versi yang tertinggi, the chances of getting the grant will be higher berbanding dengan versi pertama yang dihantar kepada KPT. Baik, selanjutnya. Okey, satu yang penting kita kena faham untuk tahun 2020 ialah pencarian pattern. Saya rasakan untuk yang ini kalau sekiranya ada masa, saya berharap sangat-sangat dapat pergi ke UT dan saya tunjukkanlah macam mana nak buat pencarian pattern. Right? Boleh Datuk boleh. Right? Kerana saya rasakan mulai tahun ini pencarian pattern akan diwajibkan. Kalau tahun lepas right? Tahun lepas merupakan proses KPT nak memperkenalkan carian pattern. Right?
Dan saya tunjukkan macam mana kita dapatkan carian pattern di lens.org ya. Next. Right? Kita kena ada account di bawah sistem maklumat lens.org. Right? Tak ada account memang kita tak dapat lah. Ataupun mungkin RMIC boleh tolong bantu penyelidik lah daripada segi melakukan pencarian pattern ya. Next. Right? Now, ini muka depan ya. Now, selalunya bila kita lihat permohonan tahun lepas ya, bawah lens ni dia ada dua section. Right? Dia ada carian pattern dan juga bawah lens.org ni dia boleh juga kita dapatkan jurnal penyelidikan. Dan kalau sekiranya carian pattern ini diwajibkan, apa yang perlu kita lakukan ialah kita dapatkan ini. Kita dapatkan maklumat di bawah pattern search, bukan di bawah scholarly work tu kerana memang dalam penilaian yang dilakukan pada tahun lepas, pemohon menghantar maklumat scholarly work dan bukannya pattern. Itu perlu kena faham. Now next. Okay. Dan kalau sekiranya kita lihat laporan carian pattern pun juga perlu diisi. Now, dalam kes bila kita melakukan carian pattern dengan menggunakan kata kunci, keyword, kita perlu masukkan kata kunci di dalam section keyword use tu. Kerana kami sebagai penilai, bila dimasukkan keyword use tu, kami akan lihat sama ada dia selari dengan tajuk penyelidikan. Kalau sekiranya kita lihat section yang mula-mula di bawah sistem migrant ialah title. Pernah juga kami bertemu kes di mana keyword being used tak sama dengan title penyelidikan. So bila kami tengok tak ada matching di antara keyword being used dengan title, itu menunjukkan kata inilah orang kata apa, penyelidik ataupun pemohon tak memahami lah apa tujuan dikenakan laporan carian pattern. Dan satu lagi perkara yang perlu diperhatikan, dia ada section link to search result on lens.org. Yang ini sepatutnya kita masukkan link hasil pencarian pattern yang telah kita lakukan. Dan selalunya kalau kita sebagai penilai, kita link ni, kita boleh dapat result pada lens.org. Dalam banyak kes yang kita temui tahun lepas, dia punya link tu, dia hang, dia tak ni. Dia tak, orang kata apa, tak membawa penilai kepada lens.org daripada segi pencarian pattern lakukan. Dan perlu kita faham, kalau sekiranya kita lihat ada soalan-soalan ni, 8 soalan ni. Soalan nombor 1 yang penting. Has the number of pattern published increased for the last 10 years? Now, bila kita link, bila kita sebagai penilai mencapai link yang diberikan, dia akan bawa perhatian penilai kepada profile ataupun trend pattern. Dan sepatutnya soalan nombor 1 ni, pattern dia meningkat tahun demi tahun. Dia sepatutnya menunjuk upward trend. Trend yang meningkat. So jawapan untuk soalan 1 ni sepatutnya yes. Boleh Now kalau sekiranya kita klik pada link tersebut, trend yang ditunjukkan decrease for the last 10 years, itu menunjukkan bahawa bidang penyelidikan yang dicadangkan merupakan sunset research topic. Kalau trend dia menurun, kata memang penyelidik global dah tak melakukan penyelidikan tersebut. So jawapan untuk nombor 2 sepatutnya no. Jadi bila kita sebagai penilai kita tengok yes, no, kita akan bagi markah maksimum 5. Itu tak timbul masalah. Kalau sekiranya jawapan untuk nombor 1 no, and then kemudian yes,
Yang tu kita kata tak perlu sokonglah permohonan ni. Sebabkan dia dah merupakan topik yang tak diberi perhatian dan tak berkemungkinan akan menghasilkan pattern. Yang lain tu saya agak tak berapa penting lah. Saya agak maklumat yang diberikan dalam ini berguna untuk nak menjawab yang lain. Yang penting itu, nombor 1 yes, nombor 2 no. Yang lain tu yes ya. Boleh ya? Selanjutnya. Okey, ini maklumat tentang pattern. Boleh kita selanjutnya. Okey, jadi ini yang selalunya kami tengok. Kalau tengok graf ni, dia menunjukkan profil yang meningkat. Jadi dalam kes ni, bila kita tengok trend ni, kita akan bagi 5 markah lah. Dan kita juga dapat listing pattern-pattern yang dihasilkan. Dan satu lagi yang kita akan perhatikan ialah kalau sekiranya kita tengok daripada segi pattern file di negara-negara, kita akan dapati dia banyak di negara US dan negara Eropah. Jadi kalau sekiranya kita lihat soalan di bawah 4-5 tu, kalau sekiranya salah satu soalan tu ditanya adakah pattern banyak didaftarkan di rantau ASEAN, jawapannya sepatutnya no lah. Itu akan memberi penekanan bahawa kalau sekiranya projek tersebut disokong, kita boleh memperbanyakkan pattern untuk rantau ASEAN. Jadi itu tujuan kenapa kita masukkan komponen carian pattern. Next. Selanjutnya. Jadi ini untuk maklumat selanjutnya untuk menjawabkan untuk nak menjawab soalan 1 hingga 8. Boleh lanjutkan. Dah dekat 10.30. Selanjutnya. Yang ni saya berharap sangat-sangatlah kalau nak buat ni kita buat secara bengkel lah. Ini okey, soalan nombor 6, soalan nombor 1 daripada segi trend. Selanjutnya. Syarikat yang menghasilkan. Okey, selanjutnya. Okey, keperluan pengurusan risiko paling mudah dia ada 3 yang ditanya, teknikal, masa dan bajet. Paling mudah letak semua medium. Yang tu memang kita tak pandang ni lah. Bila kita kata technical low, kita tengok kepakaran lah. Saya bagi contoh, kalau sekiranya untuk pengurusan risiko ni, pemohon menyatakan bahawa daripada segi aspek technical low. Now, dalam kes ni kita akan lihat semula lah kalau penyelidik ataupun pemohon merupakan profesor, memang kita boleh menerima lah kata technical risk is low sebabkan pemohon merupakan seorang yang berpengalaman dalam bidang yang dipohon. Kalau sekiranya penyelidik merupakan penyelidik pensyarah kanan, dan dalam kumpulan penyelidik itu tak ada profesor langsung ataupun associate professor, dan pemohon tersebut menyatakan sebagai low, and then kita akan question lah. Dalam kes ni, kalau pemohon merupakan pensyarah kanan, dalam tim dia ada profesor, dia mungkin boleh letak low ataupun medium. Tapi the best option is to put it medium. Timing, dalam kes ni, kalau kita nak memohon 2021, letaklah timing sebagai medium atau high, sebabkan kalau sekiranya kita tak ada, kita dah ada vaksin, COVID-19, dah tak ada PKPB, memang tak akan ada gangguan daripada segi masa lah, daripada segi pelaksanaan. Bajet tak timbul masalah, you boleh letak sama ada medium ataupun low. Next. Satu lagi yang perlu juga dilakukan oleh penyelidik ialah surat hasrat. Paling kurang. Letter of intent. Ini saya tunjuk contoh yang telah dilakukan di Pusat Acuan Negara lah, daripada segi membantu pensyarah kanan. Alhamdulillah, kita ada 2 pensyarah kanan yang
belum disahkan dalam jawatan. Mereka memohon FIDS tahun lepas, tahun 2020, dan kedua-duanya dapat pembiayaan. Dan memang kita, inilah benda-benda macam surat hasrat ni, ini contoh surat hasrat yang boleh dibangunkan. Just dapatkan surat ni dan minta managing director ataupun CEO syarikat untuk menandatangan. Next. Dan selalunya kita minta ni lah, letterhead, surat yang ni lah, surat yang menunjukkan kata memang ada orang kata apa, ada interest daripada syarikat untuk terlibat sama dalam penyelidikan. Ini contoh LOI. Selanjutnya. Okey, yang nak saya masuk peringkat ketiga, agenda ketiga ialah kajian kes permohonan yang berjaya. Next. Okey, permohonannya datang daripada Universiti Malaya. Kalau sekiranya kita lihat, research domain, pure and applied science, dia pilih biochemistry, national priority area, healthcare, location, tempohnya 2 tahun. Now, satu yang nak saya tekankan di sini ialah kita tengok komposisi pasukan penyidik. Dia ada associate professor dan juga pensyarah kanan. Pemohon merupakan pensyarah kanan saja. Jadi dalam kes ni, kita tengok dia ada pensyarah yang penyelidik yang berpengalaman menjadi ahli kumpulan. Selanjutnya, ini saya tunjuk ciri-ciri yang kita perhatikan. Now, satu yang kita juga perhatikan ialah research project that has been completed or ongoing by project leader for the last 3 years. Jangan 3-0 untuk bahagian ni. Kalau permohonannya datang daripada pensyarah kanan, make sure kata bahagian ini diisi. Kerana kalau sekiranya tak diisi, andaian dibuat oleh penilai ialah penyelidik ataupun pemohon tiada pengalaman menguruskan dana penyelidikan. So bila kita bertemu kes macam ni, kita akan bagi cadangan, silalah memohon daripada grant dalaman universiti untuk mendapatkan pengalaman menguruskan sesebuah ataupun grant penyelidikan. Kalau tinggal kosong, penilai seperti saya akan buat andaian bahawa penyelidik ni patut diberi peluang mendapatkan grant dalaman universiti dan bukan di peringkat nasional. Satu juga yang diperhatikan ialah ini, penerbitan yang dihasilkan oleh penyelidik. Kita perlu faham output yang diharapkan ialah penerbitan dalam Journal to Index. So kita akan lihatlah daripada segi track record penyelidik. Dan dalam kes ni, dia bukan hanya skopus saja. Kalau sekiranya kita lihat di sini, pemohon telah berjaya menerbitkan dalam PLOS ONE journal, which is actually Q1 journal. So dalam kes ni memang bila kita nampak maklumat macam ni, RNA biology, PLOS ONE, yang merupakan jurnal Q1 terindex, kita akan sokong. Kerana memang dia ada track record menerbitkan dalam jurnal terindex. Dan memang tak ada break lah. Permohonan ni datang 2020. Dia berjaya menghasilkan penerbitan berkualiti dalam tahun 2019. Next. Okey, executive summary, saya agak yang ni yang paling mudah. Buat semua dulu, kemudian cut paste letak di sini. Dia ada 4 ciri yang telah saya terangkan lagi. Next. Okey, now bahagian ini hipotesis ni, biasa juga saya menemui permohonan yang datang tak ada hipotesis langsung. So bila kosong, kita akan tolak. Because you need to have an hypothesis in order for you to do a research. Paling mudah nak letak null hypothesis. HO, HA. The alternative ni. Itu pun dah cukup. Now, research question, saya agak tak ada masalah di sini. Kalau tengok literature review, kita akan tengok sama ada journal
2019, 2020 dalam penyelidikan dalam literature review. Next one yang nak saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan. No, kalau kita masukkan maklumat next. Ini, okey. Selalunya satu stress factor untuk penilai ialah dia kena baca teks yang banyak. Kalau kami berjumpa grafik macam ini, kami akan tertarik untuk nak membaca lebih lanjut. Jadi, kalau sekiranya dilihat permohonan ini, kita nampak grafik dimasukkan. Dan ini memang kita galakkan. The more graphic that you have, the better chance for your proposal to be accepted by penilai. Kalau sekiranya terlampau banyak sangat teks, itu akan menyebab penilai stres dalam menilai permohonan tersebut. Lagi banyak grafik, lagi mudah untuk kita memahami permohonan tersebut. Now, satu yang saya nak tekankan di bawah literature review ialah masukkan penyelidikan yang dilakukan oleh pemohon dalam literature review. Just to show to us di peringkat penilai that you have started to do your research. Jadi dalam kes ni figure 2 ini ialah untuk menunjukkan bahawa pemohon telah melakukan penyelidikan awal. Dan ini di reinforce the next one. Next. Okey, nampak dia tulis situ preliminary data. Di bawah literature review. Dan benda macam ni kita akan appreciate. Ini menunjukkan bahawa penyelidik telah pun melakukan kerja awal. Dan permohonan yang dibuat di bawah grant FRDS ialah untuk memperkembangkan kajian awal ataupun penemuan awal yang telah dicapai. Bila kami jumpa macam ini, preliminary data, dia tunjuk graf lagi, kita akan menyokong permohonan yang telah dibuat oleh penyelidik tersebut. Make sure you bawa masuk preliminary data ni ke dalam permohonan tuan-tuan dan puan-puan. Next. Okey. Tengok bawah references. Yang saya highlight di sini ini merupakan jurnal Q1 yang telah dihasilkan oleh pemohon. Dan ini dimasukkan ke dalam research information. So ini menunjukkan bahawa kami sebagai penilai tak akan dispute daripada segi output yang dihasilkan. When you can claim that you have produced quality journal based on the proposal, we say the grant is yours. Okay, seperti yang ditunjukkan oleh penyelidik ini. Next. Okay. Now, dari segi objektif dengan metodologi dia harus berkait. Yang saya tunjukkan di sini, nampak dinyatakan general objektif. Dan kemudian diletakkan objektif, spesifik objektif, 1 dan 2. Dan kemudian kalau sekarang kita tengok di bawah tu, metodologi, dia ada metodologi for objective number 1. Dan di bawah lagi, metodologi for objective number 2. Jadi bila kita tengok metodologi, dia ada kaitan dengan objektif. Dan bila dilakukan penyelidikan, objektif penyelidikan akan dicapai. Kami sebagai penilai, we look at the systematic classification yang dilakukan. Jadi dalam kes ni, pemohon menyatakan general objektif, spesifik objektif ada 2, tak banyak pun. Paling banyak 3. Kalau projek 3 tahun, 3 objektif. Untuk projek 2 tahun, 2 objektif. Dan di bawah metodologi itu, langkah-langkah eksperimen, metodologi yang akan dilakukan bertujuan untuk mencapai setiap objektif tersebut. Very simple and very objective. Next. Dia punya itu pun, kalau tengok milestone, batu tanda, dia berkait rapat dengan objektif tadi.
dan juga metodologi. Right? So selanjutnya, right, output dia pun very realistic. Number of publication 2 untuk 2 tahun. Dan output satu lagi, bakat 1 masters. Dia tak over promise. Selalunya banyak keadaan kita tengok daripada segi output research publication dia over promise. Yang dikenaki hanya 2. Jangan over promise letak 4. And then number of student pun diletakkan sebagai over promise juga. Bila kita jumpa pemohon yang over promise, selalunya kita akan doubt the proposal. Right? Okay, saya rasakan itu sahaja kot. Next. Okay, ini untuk pattern search. Next. Okay, ini dari segi additional information tu. Next. Okay. From Nojan, itu sahaja setakat ni. Kita ada 20 minit lagi. Ada soalan tak? Okey Datuk, terima kasih banyak atas perkongsian tu. Okey, sangat bermanfaat untuk kami. Okey, banyak tips yang Datuk kongsikan. Jadi sekarang saya buka kepada rakan-rakan yang nak bertanya. Silakan, boleh on je mikrofon. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila dari Sains Sukan. Saya ada 3 soalan nak tanya. So sekarang bila yang soalan yang pertama, bila saya tengok kepada research cluster ni, saya macam confused. Saya punya ni jatuh kepada pure and applied science ataupun clinical and health science. So macam mana kita nak actually identify the difference between these 2 cluster. Okay, itu yang pertama. So soalan kedua, untuk kolaborasi, macam I was thinking of doing something with elderly participants. So is it okay collaboration tu dengan JKM? Is it okay? Itu soalan kedua. Soalan ketiga, untuk macam saya kan, saya memang pensyarah baru, so saya dapat 51 tahun ni, bulan 3. So my recent research was the one that I did for my PhD lah. So saya tak ada research project yang ongoing, yang macam Prof cakap tu lah, tak ada research grant daripada masa saya buat, masa saya kerja lah. So the one that I did, saya pernah ada research grant masa saya buat PhD tu, tapi that one is just a small research grant yang saya apply. Tai Chi Union Great Britain that I just got for like £1,000. So is that okay? So itu saja. Thank you. Okay. So saya selesaikan yang ini dulu ya. Boleh Datuk. Okay. Now berkenaan dengan research cluster tu dengan domain dia yang perlu faham di sini kalau sekiranya kita memohon FRGS yang penting adalah kita letakkan permohonan kita di bawah domain yang tepat lah. Research cluster ni dia lebih bila kita memohon grant TRGS dengan LRGS. Right? Bila kita memohon grant LRGS, TRGS, research cluster tu penting daripada domain. Right? So dalam kes nak menjawab tu, now tadi dikatakan ada yang penting is kalau sekiranya ada ditetapkan di bawah sains tulen dan gunaan, right? Research cluster can be at sains kesihatan dan sains klinikal. So bagi saya tak timbul masalah. Right? Yang pentingnya bila dipohon, right? Misalnya bioteknologi, sains tulen dan gunaan, dia akan datang kepada saya untuk dinilai ataupun disalurkan kepada penilai lain. Right? Itu untuk FRGS. Right? Kalau sekiranya permohonan dibuat di peringkat TRGS dan LRGS, penilaiannya dilakukan secara kumpulan. Akan ada 3 kumpulan penilai daripada 3 domain bersidang untuk menentukan kesesuaian proposal tersebut. Boleh Now, daripada segi pensyarah kanan
saya tak mau masuk dari segi polisi RMIC lah. Saya cuma nasihat saya ialah kalau nak memohon grant buat pertama kali, kalau sekiranya dirasakan apa yang telah dilakukan di peringkat PhD itu boleh dikembangkan di bawah FRGS, silalah memohon. Tapi bila memohon tu, kita berharapkan ada persefahaman di antara pensyarah kanan dengan supervisor. Kerana selalunya kita ingat kajian peringkat PhD ni selalunya dimulakan oleh supervisor. Kalau sekiranya kita perhatikan, supervisor merupakan ahli kumpulan penyelidik yang memohon FRGS, kita boleh terima. Right? Saya berharapkan saya dah jelaskan lah. Right? You can still apply, you can still use your PhD, and you can expand your PhD on provision that you have your supervisor as part of your research team. And the new idea that you would like to extend and expand at the FRGS. Dah saya jawab ke semua soalan yang dikemukakan dah? Ada satu lagi tadi, Datuk, berkaitan kolaborasi. Ini, itu saya kata kolaborasi yang merupakan syarat tunas ni, yang apa nama, LOI kan. Dia, saya terangkan, yang paling minimal ialah LOI. Kalau sekiranya kita ada MOU, even better, ataupun kita ada MOA, even better. Tapi nak dapatkan LOI tu saya agak tak timbul masalah. Cuma Datuk, kalau macam LOI tu dengan agensi kerajaan, macam contoh dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, bukan dengan industri. Macam mana? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Pasal kita beranggapan bila dia bekerjasama dengan agensi kerajaan, akan ada perubahan polisi. Bukan produk yang dihasilkan. Bila ada LOI daripada agensi kerajaan, kementerian akan menyokong disebabkan dia ada implikasi polisi yang akan dilaksanakan hasil daripada kajian tersebut. Okey, terima kasih Datuk. Baik, sama-sama. Tapi saya syorkan memohonlah. Bukan saya tak galakkan pensyarah baru memohon ya. Okey, kita buka lagi soalan. Assalamualaikum. Saya Aisyah daripada Fakulti Sains Matematik. Okay, saya ada dua soalan lah saya nak tanya pada Datuk. Okay, yang pertama adalah berkaitan dengan geran. Okay, disebabkan kita duduk di UPSI, so jadi geran saya ni bercampur aduk. Ada yang bahagian konten, ada bahagian education. So jadi saya nak bertanya bagaimana penilai melihat situasi ini sekiranya saya mohon dalam geran konten. Yang kedua pun berkaitan dengan paper jurnal saya pun, publication saya pun bercampur aduk. Maksudnya ada bahagian education, ada bahagian konten. Tapi education tu masih di dalam skop chemistry lah. Maksudnya tak lari pada chemistry. So saya nak minta pandangan Datuk lah as a penilai. Macam mana sebenarnya penilai melihat this kind of situation sekiranya ada penyelidik begini. Terima kasih. Baik, sama-sama. Berkenaan dengan domain yang sesuai lah, sama ada domain STG ataupun sastra dan sastra iktisas lah. Nah, bila kata pemohon memilih domain, right, dan dia datang kepada STG lah misalnya, nah, kami di bawah STG tak akan menolak disebabkan wrong door. Right, there is no wrong door policy. Right, bila permohonan diterima dan kami merasakan dia sesuai di bawah sastra dan sastra iktisas yang lebih kepada bidang pendidikan, kami akan salurkan kepada ketua domain sastra dan sastra iktisas. Right? Yang penting yang nak saya tegaskan di sini ialah just mohon dan tandakan domain yang sesuai. Kalau sekiranya kami di peringkat domain, kalau kami rasakan dia sesuai di bawah domain yang lain, kami akan salurkan pada ketua domain tersebut untuk dinilai. Tak pernah kami reject based on wrong door ataupun wrong domain policy. The most important thing is to prepare a very good proposal yang kami di bawah STG pun kami tak mau tolak. Right? Kami nak baca because we want to know apa yang nak dikemukakan. Itu yang
bila kami di peringkat penilai, if it is something novel, we would like to adopt it under our own domain. Kita tak pernah nak menolak kepada domain yang lain. Okay. Tak kira lah. Kalau you buat references pun, kalau if it is good for our domain, we will accept it. Right? But we never Thank you, reject. Dato'. Right? But we have never rejected based on wrong domain. Alright. Thank you, Dato'. Right? Sama-sama. Tapi dari segi ni Datuk, dari segi macam track record pemohon itu sendiri, contohnya penyelidik pemohon tu adalah background kimia contohnya tadi, tapi dia nak buat research on STEM education yang related to kimia. Tak ada isu Datuk yang tu? Tak ada. Okey. Itu memang tak pernah timbul lah. Okey. Tambah-tambah education ni, output yang kita minta selain daripada journal ni, kita nak ni workbook untuk teachers, workbook untuk student, supaya dia faham the content, the sophisticated content under each topic lah. Yang tu memang kita buat tambahan sebagai output bawah sastra ikhtisas lah. Faham kan? Selalunya bawah bidang pendidikan ni manual penting. Kalau kita nampak itu, memang kita rasakan itu bersesuaian lah dengan output FRGS. Okey, kita masih buka lagi soalan. Silakan siapa yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlina dari Fakulti FSKIK. Saya ingin bertanya, jika saya ingin membangunkan sebuah modul untuk character design bagi gamification, adakah peluang itu cerah untuk permohonan FRGS ini? Dan satu lagi soalan saya, bagaimana dengan kolaborasi untuk pembangunan sebuah modul? Itu saja Datuk. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Now, kalau tengok inilah dari segi teknologi pendidikan, kita dapati kalau dulunya kita banyak berdasarkan kepada bentuk tradisional, buku semua tu. Sekarang ni kita tengok banyak komponen IT telah dimasukkan ke dalam teknologi pendidikan. Dan ini memang selari dengan IR 4.0 ni. Dan bila kita terima permohonan macam ini, bila seorang pemohon nak memohon, dia sepatutnya memikirkan banyak strategi untuk nak mendapatkan geran di peringkat KPT ni. Satu contoh yang saya berikan, selain daripada FRGS, kalau penyelidik tersebut di bawah COE dekat OPSI, dia sepatutnya memohon modul dalam bentuk gaming ni, bawa KKP ataupun RCE ni, Research Consortium, Research Excellence Consortium. Kerana ini merupakan peluang yang diwujudkan oleh KPT bagi menerajui teknologi yang diperlukan pada masa kini lah. So bagi saya, if you want to go under FRGS, by all means kita galakkan. Kerana memang kita sedar bahawa teknologi macam ini merupakan keperluan utama untuk kita menggerakkan IR 4.0 for the country. Kalau tengok tu, dia ada banyak peluang tu. Dia boleh memohon bahawa ICT, kerana gaming daripada segi software diletakkan di bawah ICT. Dia boleh juga diletakkan di bawah sastra dan sastra ikhtisas. Dan kalau sekiranya gaming tersebut merupakan salah satu bidang sains misalnya, dia boleh letak bawah STG. So the best thing is to open up your choice of the domain that you can apply. Itu saja nasihat saya. Memang kalau saya tengok gaming, saya nak sangat-sangat. Because these are tools that is needed untuk kanak-kanak sekolah sekarang ni. Boleh? Saya jawab setakat itulah. Kolaborasi itu, kalau FRGS tu, yang eloknya Jabatan Pendidikan Negeri, supaya apa yang dihasilkan dapat disalurkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri lah. Okay, terima kasih Datuk. Baik, sama-sama.
Okey, kita masih lagi buka soalan. Itu Prof Nojan, kalau ada peluang untuk ni lah face to face tu saya lebih appreciate lagi lah. Itulah, kita tengok nanti Datuk macam mana kalau dalam bulan Januari. Boleh. Lepas dapat maklumat tentang permohonan dibuka tu, panggil saya balik. Terutamanya yang untuk bengkel apa ni? Lens.org untuk patent search. Yang saya tak kongsikan ialah permohonan yang tak berjaya. Itulah. Yang tak berjaya tu penting juga. Tapi tak sempat, tapi tak apa Datuk. Tapi itu memerlukan saya menunjuk saya punya sistem migran. Pasal saya dah ada 1,000 permohonan. Dan memang saya nak kongsikan bersama-sama lah permohonan yang tak berjaya dan alasan kenapa dia tak berjaya. Okey, ada lagi tak pertanyaan, persoalan daripada para penyelidik? Kalau tak ada mungkin yang terakhir daripada saya. Okey, Datuk, saya tengok ada juga dalam kalangan penyelidik kita yang masih keliru lagi berkaitan dengan konsep fundamental tu sendiri. Sebab itu saya tengok ada juga lagi permohonan-permohonan yang di-reject di peringkat KPT tu, yang kita lihat masih ada lagi lah beberapa yang isu fundamental tu tak diselesaikan lagi lah. Datuk boleh bagi sedikit input untuk konteks fundamental tu. Okey, tadi dalam penerangan saya, satu cara untuk kita menentukan sama ada dia ni fundamental ataupun applied. Dia selalunya kita nak beza dalam permohonan. Is this applied research or is this fundamental research? Right? Now, the first instance kita boleh tahu kata dia applied is bila dia guna title. Dia kata development. Right? Itu menunjukkan kata ini kajian bercorak applied digunakan lah. Dan applied ni bukan kita tak ni. Kita kata mohonlah bawa PRJS. Right? Prototype research grant scheme. Okay. Now, yang keduanya kita akan perhatikan dari segi hipotesis yang nak dibangunkan. Any research, kalau it is very fundamental, dia punya hipotesis tu very strong. Right? So, kalau kita tengok hipotesis dia tak berapa kukuh, right? To apply kata gaming tool, itu memang kita kata this is more of applied research. Right? Tapi kalau hipotesis dia untuk membuktikan satu theorem ataupun satu teori baru, right? Yang tu kita kata is very fundamental. Right? So ini merupakan the tools that we normally employ in order to determine whether the proposal is an applied or a fundamental research. Right? Sebab tu saya kata penekanan yang diletakkan oleh KPT 80% di bawah research information. Right? Itu penting untuk kita ni lah. Jadi tumpukan kepada research information, especially on hypothesis. Right? And then kita tengok juga the next category of our testing. Methodology dia. Objective and methodology. Itu pun kita akan ni. Boleh Yang tu kot, setakat tu ya kot. Prof. Madya Dr. Nojan. Okey. Boleh Datuk. Terima kasih banyak tu. Okey, nampaknya kita pun dah sampai kepada penghujung sesi kita. Okey, jadi saya bagi pihak RMIC mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan lah kepada Datuk kerana sudi berkongsi pengalaman yang agak banyak juga yang Datuk peroleh menjadi penilai di peringkat KPT sebagai ketua kluster, terutamanya bagi pure and applied sciences domain. Okey, jadi pihak RMIC berharap prosesi perkongsian ini sedikit sebanyak dapat memberikan motivasi kepada para penyelidik kita di USI untuk memohon grant FRJS pada tahun 2021 ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga Datuk. InsyaAllah nanti dalam bulan Januari kita akan rancanglah bagaimana untuk menjemput Datuk sekali lagi ke USI untuk sesi yang face to face. Kami harap mungkin dah ada sedikit kelonggaran dari segi PKP pada masa tersebut. Dan kepada semua peserta diucapkan ribuan terima kasih kerana dapat meluangkan masa dan diharap perkongsian ini dapat membantu kita semua dalam meningkatkan bilangan geran penyelidikan FRJS terutamanya untuk tahun 2021 ini. Okey, saya rasa itu sahaja daripada pihak RMIC. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Datuk.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya hantar email saya nah kalau sekiranya perlu berhubung melalui email. Okey. Terima kasih banyak Datuk. Sama-sama. Okey, terima kasih semua yang lain. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami akan sharekan untuk sesi rakaman video ni pada semua. Boleh Datuk ya? Boleh. PowerPoint saya pun edarkan. Okey, terima kasih banyak Datuk. Right. Sama-sama.